Hai, berjumpa kembali bersama Cikgu Nurul dalam Pedagogi Kampoi, di mana tajuk seterusnya adalah prinsip operasi sistem hidrolik, di mana subtopik bagi daya dan tekanan. Jom kita lihat apa yang cikgu nak ajar pada hari ini. Okey, di mana sebelum ini cikgu dah ajar di mana prinsip Pascal yang di mana mengatakan tekanan dipindahkan secara seragam jika suatu sistem itu adalah secara tertutup. Jadi cikgu bawakan satu sistem di mana sistem hidrolik adalah contoh sistem yang tertutup. Di mana sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal yang membantu kerja berat seperti jentolak, traktor, mesin gerudi dan banyak lagi sebenarnya. Jadi bagaimana operasi sistem hidrolik ini? Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak mengira daya output. Kalau kita ada daya input, lihat di sini cikgu nak jelaskan contoh sistem hidrolik di sini. Di mana kita ada daya input yang dikenakan ke atas omboh kecil. Maksudnya sebelah kiri ni kita gunakan omboh kecil, di sebelah kanan kita gunakan omboh besar. Mesti ada sebab. Kenapa satu omboh kecil, kenapa satu omboh besar? Sebab dia nak hasilkan daya yang lebih besar. Kita bagi daya sikit saja tapi dapat output yang besar. Contohnya kita nak berhentikan kereta dalam sistem brake hidrolik. Kaki kita tekan sikit je daya tu. Tapi kita berjaya menghentikan kereta yang sedang dibawa kerana menggunakan prinsip operasi sistem hidrolik. Jadi kat sini kalau kita tengok, daya yang diberikan oleh tangan orang ni adalah 10 Newton. Cikgu tunjuk 10 Newton. Kemudian luas omboh itu adalah 2 cm persegi. Kemudian di sebelah kanan kita ada omboh yang disambungkan kepada omboh kecil, di mana dalam ini ada benda alir lah. Okey, sama ada minyak, air dan sebagainya yang sesuai lah. Luas dia adalah 100 cm persegi. Jadi berapakah daya yang dikeluarkan? Kita tahu dia punya prinsip Pascal mengatakan tekanan adalah sama. Jadi kita kan di sini ada maklumat sedikit. 2 silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan, iaitu minyak atau air digunakan kerana tidak mempunyai bentuk yang tetap dan tidak boleh dimampatkan. Seterusnya, tekanan pada omboh kecil. Kita tahu kita dah belajar masa sains menengah rendah, formula tekanan adalah daya bahagi luas. Jadi nampak sini, daya bahagi luas. Dan di mana tekanan dekat omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Sebab itu formula dia sama dengan. Nampak? Sama dengan. Sekejap ya. Di sini kita ada sedikit ralat. Okey. Dan kita dapati di sini, cikgu patah balik sebentar. Okey. Daya output pula di sini, yang ni yang kita nak cari. Kita tak tahu berapa daya output. Tapi luas omboh kita tahu. Sebab dia beri kat sini 100 cm kuasa 2. Jadi, kita lihat di sini. Contoh, kita akan bagi pada soalan. Sebab tadi cikgu bagi formula. Sekarang cikgu bagi soalan. Kita tahu tadi tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Jadi mari kita bawa kepada soalan. Bagaimana nak cari daya yang lebih daya pada omboh yang besar? Okey. Daya output. Rajah 1 menunjukkan satu sistem hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Kita nak angkat sebuah kereta. Berapakah berat kereta yang dapat disokong oleh daya 30 Newton? Dia bagi daya 30 Newton. Jadi kat sini kita akan kata daya pada input. Luas dia adalah 0.01 meter kuasa 2. Di mana luas permukaan bagi omboh besar 1 meter persegi. Dan juga apa dia daya output dia. Jadi cikgu tunjuk formula di bawah. Tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Kita tahu formula dia, daya input bahagi dengan luas omboh kecil. Dan sama dengan daya output bahagi dengan luas omboh besar. Jadi kita tahu daya input kita adalah 30 Newton. Masukkan 30 Newton. Bagaimana pula dengan luas omboh kecil? Senang saja. 0.01. Bagaimana pula dengan daya output? Kita tak tahu daya output. Tetapi kita tahu luas pada omboh besar adalah 1 meter kuasa
2. Jadi kita gunakan penyelesaian matematik dan kita akan dapati 30 Newton perlu dibagikan dengan 0.01 meter kuasa 2 dan perlu didarabkan dengan 1 meter kuasa 2 dan kita dapati kita dapat daya yang output yang lebih besar iaitu 3000 Newton. Nampak? Ini buktinya apabila kita kenakan daya yang kecil pada umbo kecil, daya input kita berjaya menghasilkan daya yang lebih besar pada daya output yang lebih besar pada umbo besar. Kita tengok lagi satu soalan. Rajah 37 menunjukkan sebuah beban diangkat menggunakan satu sistem hidrolik. Kita ada kat sini 6 Newton ni dah tentulah daya pada daya input 0.01 meter persegi adalah luas permukaan umbo kecil. Tetapi kita tak tahulah dia punya daya output. Tetapi kita tahu luas permukaan umbo besar adalah 0.08. Jadi kita kata tekanan adalah sama pada pada umbo kecil dan umbo besar. Jadi dia dah bagi formula, tak ada masalah. Jadi kita boleh kira di sini daya input kita adalah kita masukkan saja 6 Newton. Kemudian daya luas umbo kecil adalah 0.01 meter kuasa 2. Kita masukkan pula luas umbo besar iaitu 0.08 meter kuasa 2. Tapi ingat, daya output kita tak tahu. Tekan kalkulator menggunakan kepakaran anda. Kita dapati jawapannya adalah 48 Newton. Mudah bukan? Jadi, itu saja perkongsian daripada cikgu mengenai prinsip operasi sistem hidrolik. Seterusnya, kita akan belajar tentang prinsip Bernoulli. Bye semua!